Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Firdaus bin Muhammad Zahari. Nombor metrik 054619. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan sedikit berkaitan kajian kertas pendek, kaitan kertas kerja pendek, kajian tarikat berkenaan dengan tajuk tawassul. Okey. Definisi tawassul yang pertama, istilah tawassul dari segi bahasa bermaksud mendekatkan diri. Manakala dari segi istilah pula, ia bermaksud menjadikan sesuatu amalan sebagai perantara atau penyebab untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dengan makna tawassul ni sebagai orang tengah yang menyampaikan antara seseorang itu dengan Allah Ta'ala. Sebagai wasilah lah orang kata. Dalil bagi amalan tawassul, orang kata tawassul ni tak ada dalil, tapi hakikatnya ada, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah yang boleh menyampaikan kepadanya dengan mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan berjuanglah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam supaya kamu beroleh kejayaan. Surah Al-Maidah ayat ke-35. Kita pergi satu-satu. Tawassul ni dia ada banyak pecahan. Ada orang kata tawassul dengan amalan itu dibolehkan, tetapi tawassul dengan para habaib apa tu tak boleh. Maka kita pergi satu-satu. Yang pertama, bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni seorang insan yang mulia. Daripada Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ada seorang lelaki buta datang mengadukan matanya yang tidak berfungsi kepadanya. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak punya orang yang membantuku dan sangat payah. Baginda bersabda, pergilah ke tempat berwuduk, solatlah 2 rakaat, kemudian berdoalah, wahai Allah, aku memohon dan menghadap kepadamu dengan menyebut Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sungguh aku menghadap kepada Tuhanmu dengan menyebutmu kerana mataku bisa berfungsi kembali. Ya Allah, terimalah syafaat bagiku dan tolonglah diriku dalam kesembuhanku. Utsman berkata, demi Allah, kami belum sempat berpisah dan perbincangan kami belum begitu lama sampai lelaki itu datang ke tempat kami dan sungguh seolah-olah ia tidak pernah buta sama sekali. Hadis riwayat Al-Hakim, At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Hadis ni pangkat sahih. Maka di sini kita boleh tahu sejak amalan tawassul ni berlaku sejak zaman Rasulullah lagi. Nabi tidak melarang pun untuk sahabat-sahabat untuk bertawassul. Jadi maka di sini kita faham Nabi terima amalan tawassul ini. Bertawassul dengan amalan soleh. Bertawassul dengan amal soleh adalah harus berdasarkan kepada firman-Nya, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Terjemahannya, wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami mengikut Rasul-Mu. Oleh itu suratkanlah kami beserta orang yang menjadi saksi yang mengakui keesaan-Mu dan kebenaran Rasul-Mu. Surah Ali Imran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni sabda Nabi pula daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, yang mana mengisahkan 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Kemudian setiap daripada mereka bertawassul dengan amalan soleh masing-masing, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Di dalam hadis tersebut diceritakan bagaimana pemuda pertama bertawassul dengan amal solehnya, iaitu mentaati kedua orang tuanya. Pemuda kedua pula bertawassul dengan amalan solehnya, yang mana dia dahulu pernah hampir melakukan zina, kemudian ditinggalkan kerana takut akan azab Allah Ta'ala. Manakala pemuda ketiga pula bertawassul dengan amalan solehnya dengan mengatakan beliau seorang yang amanah, memegang amanah yang diberikan kepadanya dan mengembalikan kepada pemiliknya. Mereka 3 orang ni bertawassul sebab asa dalam gua, tiba-tiba batu tu tutup pintu gua. Maka di situ pemuda-pemuda tadi tak boleh tubik.
tak boleh keluar daripada gua tersebut, maka dengan mereka ikhtiar kemudian mereka bertawassul dengan setiap amalan soleh yang mereka buat, maka pintu gua pun terbuka. Maka di sini setengah daripada orang kata fahaman Salafi Wahabi, dia kata tawassul ni diterima. Adapun tawassul dengan para habaib itu semuanya adalah bid'ah. Bertawassul dengan orang soleh. Tawassul dengan orang yang soleh yang hidup disebutkan dalam kitab Sahih Muslim mengenai peristiwa Uwais Al-Qarni. Nabi tidak pernah berjumpa dengannya dan dia juga tidak pernah bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keberadaan dan kewujudannya. Nabi menceritakan tentang ciri-cirinya kepada para sahabat. Nabi menyuruh kepada sahabat, sekiranya bertemu dengan Uwais, mintalah agar dia berdoa. Maka setiap tahun pada musim haji, para sahabat mencari Uwais bin Amir Al-Qarni melalui kabilah yang datang daripada Yaman untuk mengerjakan haji. Di sini kita nampak seolah-olah Nabi menyuruh kita minta dengan Uwais Al-Qarni, tak minta dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab para sahabat ni sudah kejak ilmu dia bahawa Uwais hanya sebagai wasilah. Kerana kemuliaan dia tu, mudah-mudahan Allah lebih mudah untuk bagi apa yang diminta oleh para sahabat. Terjemahannya dari ni ada hadis, terjemahannya kita baca terjemahan terus. Daripada Usair bin Jabir berkata, Umar bin Khattab jika datang sepasukan dari Yaman akan berkata, apakah di antara kalian ada Uwais bin Amir? Demikian seterusnya sampai datang Uwais. Beliau bertanya, apakah engkau Uwais bin Amir? Dia menjawab, ya. Umar bertanya, dari Murad kemudian ke Qaran. Dia berkata, ya Umar bertanya, apakah engkau dulu memiliki penyakit semacam kusta kemudian sembuh kecuali sebesar dirham? Dia berkata, ya Umar. Umar bertanya, apakah engkau memiliki ibu? Ia berkata, ya. Umar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama sepasukan penduduk Yaman dari Murad kemudian Qaran. Dulunya dia memiliki penyakit semacam kusta, kemudian dia sembuh kecuali sebesar dirham. Dia memiliki ibu yang dia berbakti padanya. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, nescaya perkenankan. Jika engkau mampu meminta agar dia memohon ampun untukmu, lakukanlah. Maka wahai Uwais, mohonkan ampun untukku. Kemudian Uwais memohonkan ampunan untuk Umar. Kita nampak soalan di sini macam Umar minta keampunan dengan Uwais. Sedangkan kita tahu setiap orang ni di sisi Allah Ta'ala tu ada martabat masing-masing. Jadi di sini kita boleh faham bahawa Uwais ni seorang yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga Nabi suruh para sahabat untuk didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Adakah bertawassul itu syirik? Di sini kita kena faham. Menurut Dr. Jahid Siddiq menjelaskan bahawa amalan bertawassul dengan Nabi SAW, para anbiya yang lain dan juga orang-orang mukmin yang saleh pada hakikat sebenarnya memanglah menjadi sunnah Nabi dan amalan para sahabat yang mana kemudiannya diikuti oleh orang-orang Islam dari satu zaman ke satu zaman yang lain sebagai warisan ilmu dan amalan Islam yang sebenar. Bahkan ulama yang muktabar seperti Imam Al-Syafi'i juga melakukannya. Dikisahkan bahawa Al-Imam Syafi'i ketika tinggal di Baghdad pernah berziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Setelah beliau memberi salam, maka beliau berdoa dengan bertawassul kepada Imam Abu Hanifah supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kita tengok ulama-ulama salaf juga mengamalkan amalan tawassul ni. Maka jika ada setengah orang komplain bahawa dia kata ulama salaf tak pernah buat, maka itu kejahilan mereka. Kesimpulannya, kita dapat rumus daripada tajuk tawassul ni adalah perkara khilafiyah, bukan perkara usul. Jadi tidak perlulah untuk kita berbalah ataupun untuk menunda jari antara satu sama lain. Maka atas kita untuk pilih sama ada untuk mengamalkannya atau tidak. Sebab apa? Sebab setiap orang mempunyai hujah masing-masing. Untuk yang terima ada hujah dia, untuk yang tolak pun ada hujah dia. Jadi tak perlulah sampai berkafir-mengkafir antara satu sama lain. Ini atas ijtihad
masing-masing. Wallahu a'lam.